Selamat datang ke Shift Malam. Di Shift Malam, kami akan berkongsi cerita-cerita seram, urban legend, mistik dan juga kejadian-kejadian aneh yang berlaku di Malaysia dan di seluruh dunia. Seperti biasa, kami akan berkongsi sebuah cerita seram dan selepas itu akan mengupas apakah mungkin sebab-sebab di sebalik fenomena yang kami kongsikan. Dan pada malam ini, kami akan berkongsi dengan anda sebuah cerita urban legend yang popular pada hujung tahun 90-an dulu dan awal 2000. Kita saksikan cerita tentang hantu Makcik Karipap. Nama aku Siti. Cerita ni berlaku sewaktu aku menuntut di sebuah kolej matrikulasi di utara tanah air. Waktu tu sekitar 2000. Aku buat PDT, program 2 tahun. Masa sesi orientasi, kakak-kakak dan abang Fesi cuba takutkan kita orang dengan kisah seram dekat kolej kediaman dan kawasan Tasik di Matrix ni. Diorang share cerita-cerita hantu yang pernah jadi dekat situ. Tapi biasalah, tak lain hanya untuk tujuan ice breaking dan menyakat. Aku tak ambil pusing pun. Sebab tujuan datang sini nak belajar. Aku duduk dekat bilik 1, Aras 3, blok 4. Siapa yang pernah study dekat sini, tahulah bilik yang mana. Dekat sebelah toilet. Nak dijadikan cerita, satu malam tu aku study sampai dekat pukul 12:30 malam. Roommate aku yang lagi 3 orang tu dah tidur. Cuma aku je yang masih berjaga. Tiba-tiba, perut rasa lapar. Aku pun meraba-rabalah cari paket biskut dekat poket tepi beg galas aku. Sebab cari tak jumpa, aku tolehlah dekat beg untuk ambil biskut tu. Entah macam mana waktu toleh tu, hujung mata aku macam nampak ada kelibat orang berdiri dekat tepi tingkap. Tapi bila aku tengok, tak ada. Aku pun sambung baca buku sambil makan biskut. Tiba-tiba ada macam angin yang kuat menghembus masuk melalui tingkap. Aku terus tengok tingkap. Ada seorang makcik ni, dia berdiri dekat luar tingkap. Dia senyum. Lepas tu, dia tanya, "Tak lapar ke, dek?" Aku terkejut juga. Tapi aku balas, "Lapar juga malam-malam ni, cik." Makcik tu macam makcik biasalah yang selalu kita nampak. Dia pakai baju kurung kedah dan bertudung. Dia ada bawa bakul plastik color hijau dekat sisi dia. Dia tanya, "Nak beli karipap tak?" Aku waktu tu pun macam bela-bela. Perut pula rasa lapar. Jadi aku cakap, "Boleh juga, cik." Aku pun bangun nak ambil duit dari purse dalam almari. Dah ambil purse, bila aku tengok tingkap balik, makcik tu dah tak ada. Aku pun terfikirlah, mana pula dia pergi. Dalam terkebil-kebil tengok tingkap tu, barulah aku sedar yang dia berdiri dekat luar tingkap tu bukan bahagian balkoni atau koridor, tapi dekat bahagian luar satu lagi yang menghadap belakang. Maksudnya, mustahil lah dia boleh berdiri dekat situ sebab ini Aras 3. Tak ada tempat untuk berpijak pun. Bila aku sedar apa yang dah jadi, aku jadi takut. Sebab aku yakin itu bukan manusia. Cepat-cepat aku tutup lampu dan masuk tidur. Esoknya, rasa tak sedap badan. Lepas tu aku demam. Trauma jugalah lepas tu nak berjaga sampai lewat malam. Sekarang kami akan menerangkan apakah kisah di sebalik hantu Makcik Karipap. Premis cerita hantu Makcik Karipap ni dia mudah. Setting cerita dia biasanya hanya berlaku di asrama atau kolej kediaman. Tak kisahlah di dalam sekolah berasrama penuh, matrikulasi ataupun universiti. Senang cerita, hantu Makcik Karipap ni cerita hantu yang popular di asrama-asrama. Ceritanya biasa melibatkan seorang pelajar asrama lah, sama ada lelaki atau wanita yang berjaga sehingga tengah malam untuk belajar. Kemudian dia akan didatangi oleh seorang makcik penjual kuih di tengah-tengah malam ni. Dan dalam semua cerita biasanya dia akan menjual kuih karipap lah. Ada sesetengah versi kata makcik tu dia jual kuih melalui tingkap. Versi lain pula cakap dia ketuk setiap pintu bilik di asrama lah, dari pintu ke pintu. So dia ketuk dari pintu ke pintu untuk jual kuih. Proses jual beli tu dia berlaku dengan lancar tanpa apa-apa kecurigaan lah, sehingga apabila makcik tu pergi. Jadi apabila dia pergi,
Pelajar-pelajar ni tadi baru akan tersedar yang situasi jual beli tu adalah sesuatu yang aneh. Apa yang dimaksudkan dengan aneh tu ialah proses jual beli tu berlaku di luar logik. Pertama, dia jual di tengah malam. Okey, situasi tu aneh sebab biasanya orang jual kuih pada waktu sarapan pagi atau minum petang, tapi dia jual kuih di tengah-tengah malam. Yang kedua pula, makcik tu selalunya dikatakan kelihatan uzur, tetapi dia mampu mendaki tangga asrama yang tinggi. Dekat sini biasanya ada elemen simpati di dalam kebanyakan cerita ni lah, di mana pelajar-pelajar tu tadi akan beli kuih karipap makcik tu sebab simpati dengan dia yang terpaksa berjualan hingga kelewat malam. Yang ketiga pula adalah dia berdiri di luar tingkap di aras yang tinggi. Maksudnya dia berdiri itu dekat luar tingkap, dekat tingkat 3, 4 dan sebagainya, yang maksudnya tak ada tempat untuk dia berpijak. Dekat sini maksudnya makcik tadi tu dia terapung. Dalam cerita-cerita hantu makcik karipap ni tadi, situasi aneh luar kebiasaan yang macam pertama tadi dan kedua tu biasanya hanya menimbulkan syak awasangka lah. Sebab situasi tu masih boleh terjadi andainya makcik tu seorang manusia jual kuih tengah malam, orang tua uzur menjual panjat tangga. Itu benda tu aneh, tapi dia tak mustahil berlaku seandainya dia adalah seorang manusia. Tapi situasi yang ketiga ni adalah peleraian lah yang merumuskan bahawa makcik tu adalah hantu dan bukan manusia. Yalah, siapa je yang boleh berdiri dekat luar tingkap, dekat tingkat 3 kan, yang tak ada tempat untuk dia berpijak kan. Mustahil benda tu, dia tu manusia biasa. Melainkan makcik tu anggota Yamakasi. Hantu makcik karipap ni dikategorikan sebagai hantu pop. Ia adalah terma yang aku bagi untuk merujuk kepada urban legend ataupun kisah yang hanya wujud dalam time frame tertentu sahaja ataupun hanya melibatkan sesuatu kawasan sahaja. Kisah hantu makcik karipap ni popular sekitar hujung tahun 90-an dan awal 2000. Selepas tahun 2010 ke atas sehinggalah sekarang, ia masih diperkatakan dan popular sebagai cerita mulut. Tetapi cerita-cerita penampakan ataupun laporan kejadian terkini, pelajar terserempak dengan hantu makcik karipap ni dah tak ada. Kenapa? Cerita urban legend ni menarik dikaji sebab secara tak langsung ia merakam sejarah ataupun sosiologi dan psikologi masyarakat dalam cerita tu pada waktu itu dan juga trend semasa lah. Cerita urban legend ni biasanya dia tak lebih daripada 50 tahun ke belakang. Maksudnya dia ni legenda-legenda yang baru dan moden. Masa aku kumpul cerita pasal hantu makcik karipap ni, aku dapati cerita ni dia hanya popular kepada pelajar-pelajar yang tinggal di asrama sahaja. Setengah pelajar yang pergi ke sekolah harian biasa, diorang tak pernah tahu pun kewujudan hantu ni. Sampailah cerita ni masuk ke media-media masa sebagai hiburan. Dan dari cerita-cerita yang aku kumpul tu, aku boleh kata dalam 70% asal kejadian ataupun setting cerita ni berlaku di matrikulasi lah. Hanya dalam 30% je cerita hantu makcik karipap ni yang melibatkan kolej kediaman sekolah berasrama atau universiti. Bila aku kecilkan lagi skop, origin atau asal penceritaan kisah ni yang mula-mula sekali terjadi dikatakan berlaku di utara, di sebuah matrikulasi di Pulau Pinang. Sejauh mana kebenarannya pun wallahualam, aku pun tak tahu. Tapi dekat sini aku nak bagi korang faham yang macam mana sekalipun luasnya tersebar urban legend ni, dia mesti ada starting point dia lah. Tempat di mana kejadian tu pertama kali betul-betul berlaku. Kemudian dia tersebar dengan tokok tambah. Jadi nama lokasi pun dah berubah untuk localizekan cerita tu. So jadi dari matrikulasi Pulau Pinang, kemudian dia jadi matrik Melaka. Lepas tu dia jadi matrik Negeri Sembilan. Tak lama lepas tu dia dah tak jadi matrik lagi dah. Dia dah bertukar tempat lain, dia tukar jadi asrama penuh pula. By the time budak-budak matrik ni tadi dah masuk ke universiti, setting cerita tu dia dah bertukar jadi ke universiti pula. Jadi dekat sini kan, dekat sinilah macam mana sesuatu urban legend tu dia berkembang, dia berubah dan dia bercambah. Urban legend ni dia bersifat dinamik tau. Sebab dia ada elemen yang kita panggil lokalisasi. Dia macam ni lah nak bagi faham. Cerita seram akan jadi lebih seram kalau ia dikaitkan berlaku di tempat kau sedang dengar cerita tu. Tu tadi elemen lokalisasi. Okey, kenapa nama dia makcik karipap dan bukan makcik donat ke tepung pelita ke kasui ke tak pun makcik paus sambal? Kenapa makcik dan bukan pakcik? Dia berbalik kepada stereotip asrama lah.
Biasanya yang menjual di kantin ataupun kafe asrama ni adalah makcik lah ataupun wanita yang dah berumur. Kalau lelaki pula, biasanya watak stereotip tu akan diberi kepada tukang kebun ataupun pengawal keselamatan. Jadi kat sini kurang sesuai lah kalau watak urban legend ni diberi kepada lelaki. Bagi aku, urban legend ni akan kurang dipercayai kalau hantu tu pakcik karipap, sebab dia kena menjual di kawasan asrama perempuan juga. Kita tahu yang lelaki dilarang keras sama sekali untuk berada di kawasan asrama perempuan kan. Jadi dalam cerita ni, dia lebih mudah diterima kalau watak utama tu adalah perempuan, iaitu makcik karipap lah. Sebabnya kalau kita tengok dekat luar pun, biasanya cleaner untuk tandas lelaki pun perempuan kan. Minda bawah sedar kita ni akan cepat-cepat mempersoal cerita tu kalau stereotip dalam cerita tu ada yang tak kena lah. At the end, tujuan cerita seram tu jadi tak sampai sebab awal-awal lagi dah ada keraguan dengan fakta-fakta yang tak perlu. Kenapa karipap? Sebab dia mudah je. Sebab ia adalah satu-satunya kuih yang economical dan familiar yang wajib ada dekat setiap sekolah ataupun asrama. Aku rasa lah karipap ni adalah satu kuih yang wajib ada lah dalam list mana-mana penjual kuih muih. Mungkin sebab ia senang dibuat. Cuma korang bayangkan kalau stereotip asrama tu dicabar. Sebagai contoh, hantu makcik takoyaki. So, susah habis orang nak percaya cerita tu. Sebagai rumusan, hayat cerita ni hidup zaman tu je sebab budaya menjual kuih muih dari rumah ke rumah ni atau dari pintu ke pintu ni dah semakin pupus lah. Secara amnya, hujung 90-an tu budaya perniagaan macam tu dah mula berkurangan. Sekarang masih ada juga orang yang menjual kuih muih secara jalan berkeliling macam tu kan, tapi dah sangat jarang lah. Urban legend ni dia terkandung cerminan budaya sesuatu zaman. Sebab tu wujudnya premis cerita hantu yang menjual secara berkeliling macam ni. Sekarang ni pula dah zaman online delivery kan. Jadi aku tak pelik lah kalau dalam 5 tahun lagi tiba-tiba muncul pula satu urban legend yang baru pula. Sebagai contoh hantu Abang Rider Food Panda contohnya kan. Sebab dia adalah cerminan budaya dan trend semasa. Cuma apa yang perlu, dia perlukan origin story je. Setiap urban legend ni dia ada kata kunci ataupun keywords dia yang tersendiri lah. Kalau korang nak tukar tambah apa sekalipun sebagai penambah perisa, boleh. Asalkan isi cerita tu dia tak berubah. Bila aku kumpul setiap cerita urban legend ni, aku biasanya akan cari persamaan lah dalam setiap cerita. Dari situ kau biasanya akan jumpa keywords ataupun isi cerita yang asal. Dia macam kau main game radio rosak lah. Satu game yang kau kena sampaikan maklumat daripada point A kepada point B melalui beberapa orang pemain. Dan dalam proses penyebaran maklumat tu, korang akan nampak yang cerita tu tadi, maklumat tu tadi akan berkembang dan elaborate lah setiap kali jadi kongsi secara lisan. Dan itulah bagaimana sesuatu urban legend tu berlaku. Walau macam mana pun bertukarnya dan berkembangnya cerita tu, bila korang kaji, korang pasti akan jumpa jalur isi asal cerita tu. Jadi dalam cerita hantu makcik karipap ni, aku jumpalah beberapa perkataan yang diguna secara berulang kali dalam setiap cerita tu. Pertama, blur, mengantuk dan simpati. Perkataan-perkataan ni digunakan dalam situasi di mana mangsa ataupun pelajar ni tadi perlu membuat keputusan sama ada dia nak beli kuih daripada makcik tu ataupun tidak. Tapi dalam semua cerita, diorang ended up buat keputusan untuk beli karipap hantu tu juga walaupun diorang ada rasa curiga. Bila dah beli, barulah diorang sedar yang itu bukan manusia. So, makanlah kau karipap yang berulat tu. Belajar di Matrix ni, satu fasa yang kau shift daripada sekolah menengah dan nak masuk ke universiti. Kiranya fasa perantaraan lah. Bagi setengah pelajar yang sebelum ni pergi ke sekolah harian biasa, ini adalah pendedahan pertama diorang dengan dunia luar dan untuk belajar berdikari lah. Jadi diorang ni tadi sentiasa berada dalam keadaan perlu bergantung pada diri sendiri untuk buat sesuatu keputusan. Cerita hantu makcik karipap ni, dia macam mencerminkan psikologi pelajar-pelajar ni tadilah yang belajar di Matrix ni. Tapi bagi aku, terciptanya cerita legenda hantu makcik karipap ni, dia just ada dua sebab je lah. Yang pertama, ia sebenarnya adalah momokan untuk discourage roommate yang rajin belajar tu agar sama-sama bermalasan. Yalah, kalau kau nak gagal, kan, biar sama-sama gagal. Yang kedua pula, roommate yang nak tidur ni tadi terganggu dengan kawan dia yang berjaga malam untuk study. Sebab dekat Matrix ni, dalam satu bilik tu dikongsi oleh 4 orang tau. Jadi korang bayangkanlah kalau dalam 4 orang ni, seorang pelajar ni nak berjaga malam dan study, sedangkan yang lagi 3 orang ni nak tidur. Dia lagi 3 orang ni akan terganggu lah kan. Jadi untuk menakutkan kawan dia yang rajin nak belajar sampai malam ni, dia akan momokkan lah dengan cerita hantu makcik karipap ni. Jadi lama-lama cerita tu dia dah jadi macam catchphrase lah dekat asrama-asrama. Dia macam, kau jangan study
mimpi lewat malam nanti hantu makcik Karipap datang. Jadi benda tu lama-lama dipercayai oleh semua orang dan batch seterusnya yang masuk ke matrik tu tadi. Sekianlah perkongsian aku tentang legenda hantu makcik Karipap ni. Mungkin ada fakta atau pendapat ataupun perkara-perkara dalam video ni tentang hantu makcik Karipap ni yang aku bagi korang tak setuju ataupun kurang bersetuju ataupun korang macam rasa macam benda tu tak betul. Jadi korang boleh komen lah dekat ruangan komen dekat bawah. Tapi sebelum tu kalau ada perkara-perkara yang aku tersilap cakap ke apa, aku minta maaf banyak-banyak. Dan lagi satu, kalau korang ada cerita tentang hantu makcik Karipap ni sendiri, boleh cerita dekat bawah. Tolong like, subscribe dan share video ni. InsyaAllah aku akan kongsi cerita-cerita urban legend yang lain pula dalam video seterusnya. Assalamualaikum.